TV KPM. Wow, cantiknya hiasan cikgu. Cikgu ambil gambar guna telefon pintar? Ya, Hanif. Saya menggunakan telefon pintar sebagai ganti DSLR. Wow, cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama kami Teroka Didik TV bersama saya Hanif Sean ya. Hari ini di pagi Ahad yang indah ini, saya rasa ada hujan di satu tempat, ada yang terang dengan sinaran suria di beberapa tempat juga. Tetapi yang penting anda bersama kami. Kenapa? Sebab kita macam-macam kita nak teroka hari ini untuk menimba ilmu ya. Dan tentunya kita sentiasa bertanggungjawab juga untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bagaimana kita nak lakukan sebegitu? Kita haruslah sentiasa mematuhi SOP. 3 cara, mudah saja. Yang pertama, pastikan anda semua memakai pelitup muka. Pelitup muka yang harus tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor 2, kalau boleh duduk di rumah. Tetapi kalau terpaksa keluar nak beli barang keperluan asas, pastikan mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari diri sendiri dengan orang sebelah. Yang ketiga, tentunya kebersihan diri sangat penting. Yang secara asasnya kita haruslah membersihkan tangan kita dengan air dan sabun yang secukupnya. Penting tu, jalankan tanggungjawab anda. Kita semua bersama-sama berjuang melawan COVID-19 ya. Baiklah, hari ini kan tadi kita dah tengok dah ada cikgu kita kan tengah tangkap gambar lah. Sangat menarik tau ya. Saya rasakan saya ingin menjemput cikgu kita iaitu Cikgu Abdul Halim daripada SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor ya. Assalamualaikum Cikgu Halim. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat, Hanif. Alhamdulillah. Ya. Cikgu, boleh tak cikgu perkenalkan diri sedikit? Okey, nama saya Abdul Halim bin Awang. Saya daripada SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Okey, hai, apa khabar semua? Saya harap semua murid-murid sihat dan ceria selalu. Pasti cikgu, saya rasa macam-macam yang kita ingin teroka bersama cikgu hari ini ya. Ya, betul, Hanif. Baiklah cikgu, dan sebenarnya penerokaan kita hari ini bukan kita berdua sahaja. Ya, tetapi kita ada murid-murid lain yang dalam talian. Ya, betul. Ya, kita di mana mereka? Ya, di mana murid-murid kita? Adik-adik kat rumah? Cuba lambai sikit. Ya, adik-adik dah lambai. Ya, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua dekat rumah. Okey, harap semua sihat ya. Baiklah, boleh tak perkenalkan diri, nama dan dari sekolah mana ya? Sorang-sorang saya sebutkan nama. Yang pertama kita ada Nurul Adha. Silakan Nurul Adha. Ya. Nurul Adha boleh pasang mic dekat rumah? Dah pasang mic ke? Ya, dah. Okey. Okey, tak apa. Okey, nanti Adha kita akan jumpa balik kejap lagi. Seterusnya kita ada Muhammad Ammar. Kenalkan diri Muhammad Ammar. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ammar Afiq bin Arsyad daripada sekolah SMK Bukit Gambir, Tangkak, Johor. Terima kasih Ammar. Seterusnya kita ada juga Nur Farwizah. Boleh on mic ke Farwizah? Tak. Mungkin hari Ahad kot cikgu. Ya, kan? mungkin. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita kembali semula ke Farwizah. Seterusnya kita ada Haris Farihin. Selamat pagi Haris. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Haris Farid bin Hadi. Boleh panggil saya Haris. Saya wakil daripada SMK Danganu. Baiklah, terima kasih Haris ya. Seterusnya kita ada Nur Amni daripada SMK Zainab 2. Okey, kita tengok Amni. Ya. Baiklah Amni, okey. Mungkin mikrofon tu kena adjust sikit dekat rumah. Okey, tak apa. Tadi kita ada Amni Nur Amni Alia binti Halimi daripada SMK Zainab 2 Kota Baru, Kelantan. Seterusnya kita ada Muhammad Rizwan. Perkenalkan diri. Silakan Rizwan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizwan bin Uthman. Boleh panggil Rizwan.
wakil daripada SMK BD Perlis. Baiklah, Waalaikumsalam. Terima kasih Rizwan ya. Ya, yang tadi yang mungkin kita dari awal tadi kita ada juga Nurul Adha binti Muhammadin Mustafa daripada SMK Bukit Gambir Tangkak Johor, dan juga kita ada Nur Farwizah Audadi binti Arman daripada SMK Labuan. Di Labuan ya, jauh di sana cikgu. Ya, Alhamdulillah betul, kita ada murid-murid kita dekat rumah Alhamdulillah. sama kita dalam talian. Cikgu, sebelum kita teroka dengan lebih lanjut Ya, betul. apa yang kita nak lakukan hari ini, Ya. saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasikan tangan dahulu ya. Baiklah cikgu. Saya pun juga membersihkan Terima kasih, sanitasi tangan saya sebab penting cikgu. Ya, betul. Sekarang dengan angka-angka begini saya rasa memang tanggungjawab kita semua Betul. untuk memutuskan rantaian COVID-19. Betul. Ya. Baiklah cikgu. Cikgu mungkin boleh terangkan sedikit mata pelajaran yang kita ingin teroka hari ini ialah reka bentuk grafik digital. Apa yang kita nak teroka cikgu dengan mata pelajaran ni? Okey, hari ini kita nak teroka bagaimana kita boleh menghasilkan karya fotografi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oh, menarik cikgu. Guna Sekarang bahan-bahan sekitar sahaja. Ya, sebab sekarang ni PKP, jadi pergerakan kita adalah terhad. Jadi kita boleh gunakan apa yang ada di sekitar kita. Ya. Menarik cikgu. Macam saya tengok tadi cikgu di awal tadi, cikgu guna bahan-bahan, mungkin bahan-bahan di dapur di rumah pun boleh guna cikgu. Betul Hanif. Ya, jadi bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kita boleh gunakan sepenuhnya apa yang ada. Menaiklah cikgu, menarik. Mungkin cikgu boleh teruskan penerokaan kita. Apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Cikgu boleh kongsi sedikit. Okey, di akhir nanti saya berharap murid-murid dapat menghasilkan karya fotografi yang bertema dari segi kategorinya editorial, kreatif dan juga komersial. Menarik cikgu. Editorial, kreatif Dan komersial. dan komersial. Oh, macam Ya. ni lah cikgu. Saya dekat depan kamera nanti macam ni. Nanti cikgu tangkap gambar saya. Ya, ya. betul. Baiklah, cikgu. Okey. Sebelum kita nak ambil gambar lagi, Ya, betul. kita berehat sebentar cikgu. Mungkin cikgu boleh ambil gambar saya ketika kita berehat. Murid-murid dekat rumah, kawan-kawan saya di rumah, jangan ke mana-mana. Mungkin dah sediakan telefon pintar tu sebab kejap lagi kita nak berlatih pula mengambil gambar. Ya. Pastikan anda semua terus bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kejap kita bersuah foto sebentar, tengok bagi gaya lebih. Nanti kita nak ni muat naik di social media pula lah. Itu dia. Anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM sama saya Hanif Sean ya, dan juga kita ada cikgu yang saya rasa kemain kreatif dengan segala hiasannya, iaitu Cikgu Halim daripada SMK Bukit Gambir Tangkak Johor. Ya cikgu, tadi Ya, cikgu kita sudah saya telah mendengar cikgu punya objektif pembelajaran kita hari Ya, ini. betul, Apa yang ada di depan mata saya sekarang ni cikgu? Mungkin cikgu boleh teruskan penerokaan kita. Okey, jom murid-murid kita teroka bersama saya. Okey, hari ini saya nak bawa murid-murid bersama-sama saya untuk menghasilkan bagaimana kita nak menghasilkan white box menggunakan bahan-bahan terpakai ataupun kita boleh guna semula bahan-bahan yang ada di rumah kita. Baik, cikgu sebut tadi white box. Ya, betul. Maknanya kotak putih. Ya, Tapi betul. kenapa di luar ni hitam cikgu? Oh, Apakah ya. muslihat Muslihatnya. sebalik cerita cikgu ni? Okey, supaya ada teka-teki Hanif. Okey, silakan, cikgu. Sebenarnya, okey, nama dia tetap white box lah. Saya dah balut lah. Sebenarnya saya gunakan kotak A4. Kotak A4. Kotak A4 yang dah terpakai, saya ambil, saya balutlah di bahagian luar je lah. Bagus. Tapi yang kita nak pakai di bahagian dalam lah. Di bahagian dalam. Saya suka tu cikgu sebab Ya. kotak yang terpakai mana kita semula. Ya, betul. Sayangi alam sekitar. Saya ingat alam sekitar. Betul cikgu. Teruskan. Apa lagi yang kita nak, macam nak jadikan white box ni? Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh menghasilkan white box. Hanya menggunakan kotak A4, okey, kotak A4, kertas putih A4, Kertas putih A4 juga. dan ada juga kertas mahjong lah. Oh, kertas Tapi yang ni mahjong. saya dah potong. Baiklah. Okey, saya dah siap potong. Yang penting semuanya putih ya cikgu. Ya, putih. Tapi sebenarnya white box ni boleh juga kita olah dengan menggunakan warna-warna yang lain. Kalau kita nak menggunakan warna hitam, kita menggunakan warna oranye, pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kebiasaannya white box adalah dengan menggunakan kertas putih. Kertas putih. Okey, jom kita mulakan Hanif. Baiklah. Teruskan cikgu. So Okey. macam mana, apa yang kita nak gunakan kertas putih? Okey. Saya juga nampak beberapa bahan di tepi saya ni. Okey, saya menggunakan ada gam. Okey, saya akan sapu gam di bahagian dalam kotak ini. Baik.
So cikgu akan menyapu gam di segala permukaan bahagian dalam Ya, betul. kotak kita tadi. So Betul. seperti yang cikgu katakan, di luar ni tidak semestinya warna hitam, mungkin warna apa-apa pun boleh. Ya, Tetapi dalamnya kita akan lapikkan dengan kertas yang berwarna putih. Ya, betul, Itu white. So white box dalaman cikgu. Ya, betul. Okey. Menarik ni cikgu, saya pun tak sabar apa yang akan berlaku lepas ni. Okey. Saya tampal dulu sebahagian dulu. Ya, silakan cikgu. So seperti murid-murid kita di rumah nampak, mungkin murid-murid di dalam talian juga nampak cikgu sedang tampalkan kertas putih seperti kita lapikkan permukaan Ya, betul. dalaman kotak tersebut. Betul, Dan Anik. kita ingin buat untuk kesemua cikgu. Kesemua bahagian, Keempat-empat Anik. dengan dasarnya sekali. Ketiga bahagian. 3 bahagian saja. Bahagian atas tak perlu. Bahagian atas Sebab tak bahagian perlu. atas tu kita akan letakkan lampu sebagai menarik. pencahayaan. Menarik. Ya. So 3 permukaan maka yang cikgu sedang tampal ni saya rasa itu sebagai dasar. Ya, betul. Ya, dan kemudian tepinya. Ya, nanti saya akan tambah bahagian tepinya. Menarik. Boleh cikgu? Okey. Baiklah. Saya pasti murid-murid kat rumah pun saya rasa cepat-cepat cari kotak ya, sebab sekarang ni lah cikgu saya rasakan Ya, betul. dengan murid-murid kita sekarang ni kan kemain kreatif dengan tangkap-tangkap segala pengambilan gambarnya. Betul lah ni. Saya tengok bukan sahaja pengambilan gambar diri sendiri, tetapi saya ada juga nampak yang alam sekitar. Betul. Ataupun sebab hari itu kita menyambut Hari Raya Aidiladha, Betul. saya ada juga nampak gambar-gambar seperti ketupat lah, lemang, rendang ya. Betul, Saya rasa kreatif betul. sangat. Ya. Sebab kebanyakan murid-murid kita mempunyai telefon pintar masing-masing. Telefon Jadi kita boleh gunakan kemudahan telefon pintar yang kita ada tu Betul, okey, cikgu. untuk mengambil gambar yang baik. Baiklah, saya rasa dah nampak 2 permukaan dah cikgu, Ya, yang betul. yang putih dah sekarang, white box ni semakin Ya, menjadi ni. ya. Ya. Seperti yang cikgu katakan tadi juga, mungkin menggunakan telefon pintar untuk menggantikan DSLR. Ya, betul. Ya. Saya rasa kualitinya sudah sangat canggih cikgu untuk telefon pintar kita. Kerana kita maklum bahawa DSLR ni kosnya sangat tinggi untuk Ya. memiliki. Jadi telefon pintar juga pada masa sekarang ni mempunyai tetapan yang hampir sama yang ada pada DSLR. Jadi ya. boleh kita gunakanlah. Betul cikgu, telefon saya pintar. rasa ketajaman gambar tersebut memang sangat kualiti tinggi. Ya. Ya, betul. Baiklah. Kerana resolusi telefon pintar sekarang pun cukup bagus ya, Anik. Ya cikgu, betul. Tu yang boleh nampak lah apa-apa yang ada di muka saya tu. Kalau kita Ya. tengah bersuah foto tu, kena kita swipe sikit ada filter. Ya. Ya cikgu? Okey, baik, ya. Okey, so Okey, sedikit baiklah. lagi ya. Kita hampir siap. Bahagian tu kira di bahagian belakang ya cikgu? Kita nak bahagian belakang, kita ambil kertas yang sedikit besar. Baiklah. Okey, supaya dia dapat memenuhi kawasan bawah dengan kawasan belakang ya. Di sini ke yang cikgu akan gunakan kertas manjung, Ya, manjung betul. tersebut? Ya. Jadi kertas ni saya dah potonglah ikut saiz kotak ini. Baik. Ya, menarik cikgu. Baiklah, murid-murid kita kat dalam talian ni, saya nak cuba tengok sikit. Ada buat tak projek cikgu ni? Projek apa? White box cikgu? White box, ya, betul. Mesti ada buat di rumah kan? Ya, betul-betul. Ha. Murid-murid saya ada buat di rumah. Jadi boleh tak murid-murid di rumah tunjukkan whiteboard masing-masing? Tunjukkan white box masing-masing. Ya murid-murid kita, ada tak white box? Tu dia. Okey, saya nampak blue Okey. box cikgu. Ya. Tu blue box, tetapi saya pasti dalamnya putih. Dia putih. Oh, cantik. Cikgu, seperti yang saya nampak dengan salah satu white box kita, dia tak ada bahagian atas. Bahagian atas. Sebab mungkin kat situ dia akan letak lighting. Situ dia akan letak pencahayaan. Pencahayaan, ya, Baiklah. betul. Okey. Baiklah. Oh, okey. Menarik cikgu. Saya rasa ada juga seorang, okey. Penuh kamera dia cikgu dengan warna putih. Ya. Okey, saya rasa itu kotak yang agak besar dia guna Ya, tu. betul. Baiklah, so cikgu sudah selesai. Ya, sudah selesai ni. Ini white box yang kita buat. Okey. Oleh kerana kita menggunakan telefon pintar, kita menggunakan telefon pintar, jadi kita tak perlu kotak yang besar. Sebab telefon pintar kita boleh dekatkan kamera kita dengan subjek yang kita nak ambil gambar ya. Okey. Jadi sekiranya saya menggunakan DSLR, saya perlu tebuk di bahagian atas. Kerana DSLR saiznya besar dan sebagainya kan, saya perlu letak lampu di bahagian atas. Tetapi sekiranya saya menggunakan white box dan menggunakan telefon pintar untuk mengambil gambar, jadi saya cuma perlukan lampu ataupun lampu yang sangat kecil. Baiklah. Okey, saya boleh letakkan di bahagian tepi. Okey. Dan saya akan tunjukkan.
Dan lampu ini akan menyala. Oh. Jadi kita akan letak objek di bahagian bawah tu. Baiklah. Ya. Kalau cikgu letak objek di bahagian bawah, telefon pintar atau kameranya di mana cikgu? Di bahagian hadapan. Di bahagian hadapan. Bahagian hadapan Baiklah. sebab kita telefon kita boleh pergi dengan lebih dekat. Menarik cikgu, menarik. Tetapi nanti bahagian belakang objek tersebut ialah, minta maaf, warna putih ataupun yang bahagian di luar sini? Okey, dia akan nampak putih. Putih Latar saja. belakang putih. Sebab tujuan white box ni kita nak ambil gambar produk. Okey, tujuan kerana pelajar-pelajar ini nanti diharapkan akan menjadi seorang pereka bentuk grafik. Jadi betul. sebagai seorang pereka bentuk grafik, mereka memerlukan foto yang baik untuk membuat satu pengiklanan, membuat penerbitan meja dan sebagainya. Untuk gunakan foto tersebut untuk karya mereka. Betul cikgu ya. Cikgu, seperti yang saya nampak ini, sebab white box ni saiznya agak sederhana, maka kita boleh muatkan seperti barang-barang dapur ya yang cikgu ada tadi. Betul Hanif. Kita boleh gunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Contohnya saya ada biji kopi, ada bunga cengkeh kan. Jadi kita boleh gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita je Hanif. Betul. Cari kat dapur dan kita boleh buat, boleh ambil gambar yang baik. Betul tu cikgu. Saya pun sebenarnya saya nak kongsi cikgu. Saya selalu nampak di media sosial ya. Saya rasa ramai ada juga yang buat sebegini, tapi dia main dengan penggerakan pencahayaan cikgu. Ya, betul. Ya, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit macam mana kita nak gerakkan cahaya tu dengan, saya rasa ada kesan bayang-bayang. Adakah itu kita boleh guna dengan white box? Okey, yang itu lain pula Hanif. Kalau kita nak menggerakkan cahaya, kita mungkin memerlukan dedahan yang lama. Nanti dia akan nampak satu orang cakap light train, istilahnya light train lah. Light train cikgu. Ya, betul. Seperti kereta api lampu. Kereta api lampu. Kereta api lampu. Sebab kita akan nampak jaluran cahaya saja. Jaluran cahaya. Mungkin di masa akan datang kita boleh belajar lah yang boleh tu. cikgu, saya rasa itu sangat menarik ya. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi bagaimana kita menggunakan white box ni sebenarnya, dengan mungkin cikgu boleh bagi sedikit demonstrasi ke di mana kita boleh letak telefon, mungkin kita boleh juga letak contoh objek di dalam. Contohnya saya ada objek ya. Comel je pokok cikgu ni. Pokok kena comel jugalah kerana white box saya pun comel. Okey. Alright. Okey, katakan saya ada produk lah ni okey. Katakan kita nak jual minyak wangi lah. Baiklah. Okey. So kita mesti nak tunjukkan subjek kita dengan jelas kan. Betul, kalau kita cikgu. nak muat naik di atas talian, kita perlukan gambar yang cantik, ataupun kalau kita nak cetak pun kita memerlukan gambar yang baik lah. Betul cikgu. Okey, dan apabila kita dah letakkan subjek kita di dalam white box ini, nanti kita buka kamera telefon. Okey, kamera telefon pintar kita. Betul. Dan biasanya kita buat tetapan yang terbaik lah. Pilih resolusi yang paling tinggi. Saya syorkan pilih resolusi yang paling tinggi. Baiklah. Saya rasa itu penting tu cikgu. Ya, betul. Terutama untuk percetakan. Kita memerlukan resolusi yang sangat tinggi. Betul cikgu. Okey. Jadi bila kita dah tetapkan resolusi yang tinggi, kita bolehlah mengambil kedudukan untuk mengambil gambar, sesuaikan kedudukan telefon kamera kita supaya objek tu nampak jelas, dan kita boleh tunjukkan kita boleh pamerkan rule of third punya grid, garisan rule of third. Baiklah cikgu. Okey, macam dia ada telefon saya ni ada garisan rule of third yang saya dah keluarkan. Baiklah. Supaya sebagai memandu kita untuk mengambil gambar, untuk menghasilkan gambar yang ada komposisi yang baik. Baiklah. Mungkin ada yang tidak nampak cikgu, yang rule of third tu cikgu mengatakan ada grid di kamera telefon pintar kita yang betul. ada 9 kotak. 9 kotak Betul. Baiklah. Okey. Ya. Betul cikgu. Cikgu, mungkin kan saya rasa cikgu dah bagi sedikit demonstrasi. Kita nak tengok juga cikgu apa yang kawan-kawan kita, kawan murid-murid di dalam talian mungkin ada yang dah buat juga. Ya, betul. Boleh cikgu? Okey, silakan. Cuba kita tengok Haris. Saya nak cuba cabut saudara. Haris, cuba Haris kongsikan bagaimana rupa white box ataupun penggambaran yang dilakukan di rumah. Ya. Ada Haris, boleh kongsikan atau terangkan sedikit mengenai white box yang telah dilakukan? Haris tengah cari gambar. Saya Haris tengah cari gambar. Dia tengah menelaah cikgu awal-awal pagi Ahad ni kan. Alhamdulillah kita sentiasa belajar ni. Ya, betul. Itu dia, ulang kaji. Bagus Haris. Haris nak kongsikan gambar dengan kita? Silakan Haris. Itu dia. Boleh Haris terangkan sedikit apakah yang gambar apa tu Haris?
Ni adalah gambar yebat yang saya ambil menggunakan white box ni. Menarik Haris. Ya. Cuba Haris tunjuk sekali lagi gambar tersebut. Gambar. Okey. Baiklah. Ya, Oh, sila. menarik cikgu. Saya rasa pun seperti yang cikgu katakan resolusi tinggi ya. Ya. Haris, mungkin Haris boleh juga tunjukkan rupa white box Haris tu. Rupa Cuba Haris terangkan sedikit white box tu. white box ni kita ambil kotak yang dah tak guna dah. Lepas tu dalam dia ni kita gamkan dengan kertas warna putih. Baiklah, menarik Haris. Haris, sebab kita ada white box Haris tu kan, saya rasa tadi Haris sudah tunjuk satu contoh gambar cikgu. Saya rasa Ya, Haris macam-macam lagi yang boleh lakukan dengan white box tersebut, betul tak? Betul. Ya? Baiklah, menarik cikgu. Saya rasa saya sangat tarik dengan gambar yang Haris telah tunjuk kepada kita Ya, betul. dan juga demonstrasi yang cikgu telah bagi. Saya rasa nanti Baik. balik pun saya nak buatlah juga white Ya, box boleh, ni boleh, untuk boleh ni. penggambaran produk ataupun Betul. barang-barang yang kecil ya. Okey, Baiklah betul. cikgu, sebelum kita melebih menerokai apa yang kita nak lakukan hari ini dengan Ya, segala ya, ni. fotografi ni, baiklah kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana ya. Mungkin ada yang dah siap white box kat rumah tu. Sila tangkap gambar. Nanti lepas ni kita kembali semula ya. Pastikan anda sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, Cikgu Halim tengah buat apa ni cikgu? Oh, sekarang saya nak ambil gambar alam benda. Dengan benda ya. Baiklah alam cikgu. benda ataupun gambar makanan ni. Gambar makanan, dah cikgu. menjadi hobi sekarang ni, gambar makanan, betul tak? Betul cikgu, saya rasa mesti okey. cikgu pun banyak mengambil gambar seperti itu. Murid-murid kita dalam talian juga mungkin banyak juga mengambil gambar makanan ya. Saya pastikan di rumah juga banyak mengambil gambar makanan. Dan terima kasih kerana anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Saya bersama Cikgu Halim ya. Cikgu Halim yang dari SMK Bukit Gambir Tangkak Johor yang hari ini sedang menerokai reka bentuk grafik digital mengenai fotografi digital. Tadi kita dah tengok white box. Ya. Tadi kita dah tengok teknik-teknik cikgu menangkap gambar di dalam white box tersebut. Ya, betul. Ya. Mungkin cikgu ingin terangkan sedikit lebih ke ataupun mungkin cikgu boleh terang sedikit dulu apa yang kita yang sedang lakukan. Sebelum tu, Hanif, saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh membuat tetapan di dalam telefon pintar kita. Begitu. Okey, sebenarnya dalam telefon pintar kita, kita ada option sebenarnya kita boleh pilih more. Okey. Kita pilih more dan kita akan lihat ada pro ataupun pro expert ataupun mode lah pro expert Kenapa bila kita tekan pro expert ini, okey, pro expert ni kita akan lihat rupanya dia ada tetapan yang sama dengan DSLR. Okey, contohnya ISO. Okey, kita boleh tetapkan laraskan dia punya ISO. Okey, tetapan yang tinggi, so dia akan menambahkan kecerahan foto yang dihasilkan nanti. Kemudian kita ada shutter speed. Okey, semakin kita perlahankan shutter speed, so cahaya semakin kurang. Semakin kita perlahankan, okey, cahaya akan bertambah cerah lah. Cahaya akan bertambah cerah. Dah silau lah saya nampak dah silau tu dah. cikgu sebab Okey, kalau terlebih kita cerah tu. perlahankan dia akan underexpose lah. Baik. Okey, kemudian kita boleh laraskan white balance. White balance ni sebenarnya adalah untuk suhu warna. Suhu warna. Okey, kadang-kadang kita ambil gambar kat luar, sepertinya suhu yang berbeza, kita ambil gambar di dalam studio. Betul. Dia akan Kadang-kadang saya tahu hasilkan ada yang gambar suhu yang ada yang warna yang agak suam, agak sejuk ya cikgu. Ya, betul kan. Okey. Kemudian ada autofocus, kita boleh fokuskan kepada subjek yang kita nak, dan juga exposure value lah. Ini nilai dedahan. Kita pun boleh tambahkan untuk menambahkan kecerahan dan kita boleh kurangkan untuk mengurangkan kecerahan tu. Canggih betul cikgu. Saya Okey, rasa jadi- saya rasa pasti ramai di rumah dengan alat-alat seperti ini kan semakin canggih cara-cara betul. mereka menangkap gambar. Dan cikgu, sebelum kita teruskan penukaan kita sini, kita akan tonton dulu sedikit video yang ada ni ya. Ya.
Ya, itu dia cikgu. Saya rasa video yang menunjukkan apa yang cikgu telah terangkan tadi. Betul, mengenai ya, menjadi lebih canggih Ya, bagaimana teknik-teknik pengambilan gambar kita ya. Betul, menggunakan setting manual, tetapan manual pada Tetapan telefon manual. pintar kita. Baiklah, menarik cikgu. Saya rasa nanti saya akan cuba juga di telefon pintar saya. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh terangkan lagi apa yang kita ada di sini. Macam-macam ni, cikgu nak masak ke? Oh, tak. Nampak macam nak masak kan? Tapi sebenarnya sebab supaya murid-murid kita menjadi lebih kreatif. Lihat apa yang ada di sekitar kita. Betul, cikgu. Dah pergi je ke dapur dan lihat banyak barang-barang yang kita boleh gunakan. Bahan-bahan yang boleh digunakan ada di dapur kita. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh mengkomposisikan gambar untuk mendapatkan hasil foto yang baik. Boleh cikgu. Saya rasa kan cikgu-cikgu nak tunjuk komposisi gambar ni kan, perut saya pun dah berbunyi cikgu. Lapar kita tengok bahan-bahan di dapur ni kan. Nampak biskut, kemudian nampak biskut. ada air kopi. Ada air kopi, okey. Tak apa cikgu. Nanti kejap lagi masa kita rehat saya nak ambil satu biskut tu. Kan cikgu, silakan. Apa yang kita ada lagi sini? Alright. Okey, sekarang ni saya letakkan satu mak bersama dengan air kopi. Baik. Okey, kemudian saya susunlah kopi biskut di sini. Yang ni ada di dapur rumah kita kan. Air kopi sekejap je nak buat. Okey, kemudian sebenarnya kita boleh gunakan latar belakang. Kita boleh gunakan latar belakang macam ni, latar belakang yang dah siap lah dalam studio kan. Betul. Sebenarnya kalau di rumah, kalau di rumah kita boleh menggunakan mungkin kita ada pangkin di luar rumah. Ya. Okey, ada papan-papan lama di luar rumah. Kita boleh gunakan sebagai latar belakang dan juga di bahagian bawah lah. Baiklah, rupa seperti sedikit klasik cikgu. Ya, Sedikit betul. klasik, Supaya tradisional. gambar kita nampak lebih menarik. Betul. Okey. Jadi kita susun subjek kita. Kita lihat dia punya komposisi macam mana supaya nampak menarik dalam gambar. Baik. Kita macam mana kita nak buat frame kerangka dia. Okey. Dan kita susun subjek kita. Apa-apa prop yang kita ada, kita boleh boleh kalau ada macam ni, lampu lip lap raya cikgu ya. So kemudian, seperti yang cikgu katakan tadi, saya rasa juga macam-macam kita boleh kital semula. Ya, betul. Untuk digunakan semula bahan-bahan ini kan, Betul. daripada kita buang, baik kita menggunakan kreativiti diri seperti untuk menangkap gambar sebagai contoh. Betul lah ni. Jadi tak perlulah sebenarnya untuk beli latar belakang yang dah siap. Betul, betul. Jadi kita guna je apa yang ada di sekitar kita. Ya. Sebenarnya pencahayaan ni macam saya gunakan lampu ini, sebenarnya sekiranya kamu ada murid-murid ada torchlight, ada lampu suluh. Lampu suluh. Pun mereka boleh gunakan, ataupun apa-apa lampu yang ada di rumah mereka boleh gunakan untuk pencahayaan. Kerana pencahayaan ini lampu yang warna berbeza, dia akan mendatangkan mood yang berbeza. Betul, cikgu. pada gambar tersebut. Macam ni saya gunakan. Boleh minta maaf saya mencelah. Ya, boleh. Saya nak tanya sebab seperti yang kita ada ini, lampunya ialah pencahayaan dari atas. Ya, betul. Jika mereka menggunakan lampu suluh di rumah, bolehkah kalau kita letak, mungkin kita baringkan dia secara mendatar dan kita pancarkan ke hadapan? Ya, boleh Hanif. Jadi kalau kita menggunakan pencahayaan, mungkin boleh daripada atas, daripada sisi, daripada sudut-sudut yang berbeza. Kerana foto yang terhasil itu dia akan memberikan impak yang berbeza. Efek yang berbeza. Dengan kesan-kesan bayang-bayang di belakang tu betul ya. Baiklah. Jadi macam ni saya akan buat komposisikan cawan kopi, ada biskut di sini. Mungkin saya suka susunan yang cikgu buat ni. Begitu artistik dengan biskut dia rapi. Saya rasa cikgu ukur ni guna baris ni susun biskut ni cikgu. Sebenarnya ni kan, kalau katakan kita nak tambahkan dia punya impak, kita boleh tuangkan sedikit biji kopi di sini. Cikgu tuang dia dah jadi cikgu. Saya kena susun tak perlu susun. Kita tuang saja dan kita ambil kedudukan yang sesuai. Kita laraskan kita punya telefon pintar. Kita laraskan kita punya telefon pintar dan cuba ambil gambar. Pastikan subjek kita mengenakan pada titik persilangan sepertiga. Rule of third tadi. Titik persilangan ni di mana cikgu? Ya, ni yang bersilang. Di antara kotak-kotak tadi, yang 9 kotak tadi, titik persilangan. Dan kita tidak cuba semestinya subjek kita berada di kotak yang tengah-tengah tersebut, tetapi mungkin berada di titik persilangan seperti yang cikgu katakan. Betul. Dia berada di pada titik persilangan. So, maksudnya dia telah mengaplikasikan rule of third. Peraturan sepertiga dalam fotografi. Ya, cikgu, mungkin boleh cikgu tunjukkan sekali lagi bagaimana kita mengambil gambar tadi. Saya nak perhatikan lagi bagaimana cikgu guna rule of third. Tadi Ya, betul.
Cikgu steady kat sana, saya pun tengah tengok. Baiklah. Okey, jadi Hanif nampak dia cawan saya dan saya punya biskut tu kena pada titik persilangan kan. Baiklah. Okey, dan saya boleh snap gambar saya. Kalau titik persilangan mungkin sekarang yang saya perhatikan berada di belah kanan. Kalau yang berada di belah kiri boleh juga ke cikgu? Okey, sebab subjek kita sekarang adalah cawan dan biskut. Jadi kita ambil yang di sebelah kanan. Kalau katakan kita ubah subjek kita di sebelah kiri, so kita gunakan titik persilangan di sebelah kiri. Menarik cikgu, menarik cikgu. Cikgu, saya rasa kan saya dah tengok gambar yang cikgu buat cantik tadi kan. Saya pasti ke murid-murid kita dalam talian pun dah tangkap gambar masing-masing di rumah, betul tak? Okey, kita lihat. Mungkin murid-murid kita boleh kongsikan gambar-gambar yang telah diambil di rumah bersama kami. Siapa nak kongsikan dahulu? Baiklah, kalau kita ada Haris. Okey, Haris boleh kongsikan? Okey, baiklah. Haris sudah mencari gambar lagi cikgu macam kita tadi. Baiklah. Okey. Saya rasa banyak gambar latihan dia lakukan di rumah. Haris boleh terangkan sedikit apa gambar tersebut? Ni gambar buah tomato. Buah tomato. Haris boleh tunjuk sekali lagi tak? Saya nak tengok. Boleh. Menarik cikgu gambar dia begitu. Begitu artistik. Haris, mungkin Haris boleh terangkan sedikit kepada kami macam mana Haris tangkap gambar buah tomato tersebut? Dia yang paling penting cahaya dia untuk dapat gambar yang untuk kita dapat tekstur yang jelas dan terang. So kita gunakan lampu ring light dekat rumah. Saya ada. Saya gunakan tu dan letakkan berhadapan kotak tadi macam cikgu tunjuk tadi tu. Menarik. Maknanya berlatar belakangkan apa tadi Haris ya? Berlatar belakangkan white box ni tadi. Meletakkan baiklah white box tadi ya. Okey, menarik. Okey. Terima kasih Haris. Mungkin kita boleh juga dapatkan daripada Nurul Adha. Mungkin ingin kongsikan gambar yang telah ditangkap tadi secara kreatif. Menarik. Apa benda tu Adha? Boleh terangkan sedikit? Adha boleh pasang mic supaya kita boleh dengar? Saya ada bintang manis dengan bunga lawang, asal keping. Menarik. Adha boleh terangkan kepada kami macam mana pencahayaan yang Adha lakukan untuk menangkap gambar tersebut? Saya letak cahaya daripada atas dan saya ambil gambar daripada hadapan. Baiklah. Soalan bonus untuk Adha. Ni gambar ni sebelum ke selepas raya di Adha ni? Ke dah habis dah kandungan tu kita masak? Selepas. Cikgu. Selepas ni beli ada berlebih ni untuk masak kemudian hari ya. Baiklah, menarik cikgu. Masak ni Hanif. Cikgu, saya rasa cikgu ada juga tadi contoh-contoh kongsikan dengan saya contoh-contoh gambar yang telah cikgu ambil tadi. Menarik cikgu. Cikgu boleh terangkan sedikit gambar yang kita ada ni? Okey, yang ni saya menggunakan kayu manis dan juga bunga lawang lah. Okey, yang di bahagian atas ni. Jadi saya susunkan di atas kita punya papan pemotong ini. Okay, dan saya letakkan sedikit pencahayaan daripada hadapan. Kalau macam ni saya letakkan daripada hadapan. Okay, jadi dia cahaya itu akan menyuluh kepada subjek kita di bahagian hadapan lah. Kemudian saya gunakan resolusi yang paling tinggi pada telefon saya. Saya dekatkan kamera telefon saya melihat apakah dia punya jarak yang paling hampir yang saya boleh dekatkan telefon pintar saya, dan saya ambil gambar ini dengan mengkomposisi macam ni. Jadi jalinan ataupun tekstur subjek ni kita nampak dengan jelas lah. Begitu juga dengan cengkeh ini. Okey, gambar cengkeh ni. Cikgu, saya nak tanya sebenarnya. Yang ini subjeknya ialah cengkeh ataupun sudu tu cikgu? Sebab jadi, cengkehnya agak banyak rata-rata di sana dan sudunya ada satu saja di sana. Tapi kalau Hanif lihat, yang mana lebih jelas? Sudu ataupun cengkeh? Cengkeh cikgu, saya rasa. Cengkeh ya. Sudu kabur saja kan? Betul. Okey, jadi cengkeh lah subjek yang kita nak ambil gambar. Menarik cikgu. Jadi saya rasa banyak betul rempah ratus dekat rumah cikgu. InsyaAllah. Cikgu, ni seperti yang kita tangkap tadi ya cikgu. Yang saya rasa bahagian atas ni biskut dengan kopi, air kopi serta biji-biji kopi. Ya, betul. Yang di bawah ni pula cikgu? Ini adalah roti. Okey. Yang di bahagian atas ni saya mengambil gambar daripada atas. Okey, ini boleh dikatakan dalam fotografi makanan. Okey, fotografi makanan. Jadi saya ambil gambar daripada atas.
Sama juga dengan roti ni. Ini cara saya mengambil gambar adalah di kedudukan atas. Menarik cikgu. Dengan pencahayaan dari atas juga. Maka saya pun tak nampak apa-apa bayang-bayang lah. Sebab semuanya sekata pencahayaannya. Betul, ya. Cikgu, yang ini yang saya paling menarik, saya tertarik sangat. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit. Kemain banyak studio dia dengan warna-warni. Kita tunjuk dekat murid-murid dalam talian kita. Penonton-penonton di rumah. Terangkan sedikit cikgu. Apa inspirasi kat atas ni? Ini sebenarnya dikategorikan sebagai fotografi kreatif. Jadi sebenarnya kita boleh bereksperimentasi apa yang kita nak buat dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kalau kategori kreatif, kita sebenarnya bebas untuk berkarya. Dia tak ada prinsip yang ataupun peraturan yang kita perlu ikut sebenarnya lah. Jadi contohnya macam ni saya susun garpu yang saya ada ni. Nanti saya akan tunjukkan garpu yang saya ada dan sudu menjadi bentuk-bentuk yang tertentu. Betul. Ini boleh dikategorikan sebagai fotografi kreatif. Menarik, cikgu. Kita akan tunjukkan selepas ini, Hanif. Baiklah. Cikgu, saya ada satu lagi gambar di sini yang menarik perhatian saya sebab cikgu ada kuda belang. Kita ceritakan sedikit cikgu, apakah mana datang kuda belang ni? Kuda belang ni juga sebenarnya adalah dalam kategori fotografi kreatif, ya. Dalam kategori fotografi kreatif, sebenarnya saya hanya menggunakan satu tube, tube ini, dan saya letakkan kamera saya di hadapan tube ini dan mengambil gambar subjek saya iaitu kuda belang. Menarik cikgu. Cikgu, sebenarnya ada murid dalam talian kita dah angkat tangan tadi. Saya rasa dia ada soalan. Alia ada soalan atau apa-apa ingin menambah dalam penerokaan kita hari ini? Sorry kata cikgu. Boleh saya tahu angle yang mana sesuai untuk ambil gambar? Sudut mana cikgu yang sesuai untuk ambil gambar? Amni ya. Amni. Sebenarnya mengambil gambar ni dia tak ada sudut-sudut yang tertentu. Jadi selepas kita letakkan subjek kita, kita komposisikan subjek kita, kita pilih pencahayaan daripada arah mana yang kita nak, dan barulah kita tetapkan kedudukan kamera kita. Sama ada kita nak ambil gambar daripada atas, daripada atas, supaya kita nampak permukaan yang rata, ataupun kita boleh ambil gambar daripada sudut sebelah kiri ataupun juga sebelah kanan. Sebab nanti dia akan menghasilkan foto-foto yang berbeza mod dia. Itu Amni jawab saya. Ya, Amni menarik tu Saya pasti Amni pun kalau nak ada melakukan swafoto tu pun Amni tahu angle sudut yang terbaik untuk muka Amni, betul tak? Baiklah, terima kasih Amni untuk soalan itu ya. Cikgu, tadi cikgu ada katakan cikgu ingin menunjuk kepada kami bagaimana nak susun garpu ni untuk fotografi kreatif, betul cikgu? Ya, betul. Baik. Saya akan tunjukkan. Cikgu, saya rasa cikgu banyak duduk di dapur kan? Tak, saya isi kandungan dapur, sudu, garpu. Kadang-kadang sebagai fotografer ni kan, kita nak berkarya ni, betul. Kita lihat apa je yang ada. Saya pasti susunan kerusi meja cikgu dekat rumah, kat meja makan tu pun bersudut-sudut cikgu. Jadi lebih kreatif. So sekarang cikgu sedang menyusun garpu mengikut seperti bentuk kipas cikgu. Ya, betul. Dan saya rasa cikgu, menarik cikgu. Baiklah, tak semestinya warna harus berturutan ataupun kita mengikut kreativiti saja, inspirasi. Sebenarnya ikut kreativiti masing-masing. Tetapi kalau macam saya nak susun berselang-selang pun okey juga. Katakan saya menggunakan sebahagian garpu ni dan saya boleh ambil gambar daripada bahagian atas lah. Kita dah susun kan, jadi kita nampak nanti dia punya corak pattern yang akan keluar di bahagian tengah ni. Seperti satu pusingan lah. Seperti satu pusingan juga. Seperti kipas juga sebenarnya saya nampak di sana. Dalam elemen reka bentuk, so ada satu elemen iaitu pergerakan lah. Prinsip pergerakan. Boleh cikgu kisahkan sedikit apakah prinsip pergerakan tersebut? Pergerakan bila kita lihat sesuatu objek tu, bila seperti Anip cakap tadi, kipas kan, dia nampak satu kitaran, itu adalah prinsip pergerakan yang kita aplikasikan. Menarik. Walaupun objek ataupun subjek tersebut statik, tetapi elemen atau prinsip yang kita cuba bayangkan ialah prinsip pergerakan. Ya, betul. Menarik cikgu. Baiklah, sambil cikgu
pun nak cuba mengambil gambar tu, Ya. cikgu saya rasa kejap lagi saya pun nak susun jugalah garfu ni. Boleh, Ya? okey. Sambil saya nak menyusun garfu, murid-murid, kawan-kawan saya dekat rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda semua teruskan dengan kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM ya, dengan mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Hari ini kita sedang menerokai fotografi digital ya. Tentunya saya ditemani oleh seorang tenaga pengajar yang saya rasa begitu menarik. Tadi saya sudah belajar dalam 1 jam ini, iaitu Cikgu Abdul Halim bin Awang dari SMK Bukit Gambir Tangkak Johor. Ya, cikgu. Ya, Dan juga kita ada murid-murid dalam talian juga. Cikgu, Ya, betul, tadi Nek. ketika kita berehat, cikgu dah bagi dekat saya kuda belang ni. Ya, betul. Apa cerita ni, cikgu? Kita nak buat apa dengan kuda belang ni? Saya nak minta Hanif ambil foto kuda belang ini Baik. secara kreatif seperti mana yang saya tunjukkan dalam gambar tadi. Seperti yang cikgu tunjukkan dalam gambar tadi, Ya, cikgu. cuba, Nek. Baiklah. Baik, okey. Saya rasa tadi saya nampak kuda belangnya seperti di sana. Ya, betul. Dan kita ada silinder di sini. Okey, Baiklah, saya akan cuba. Ya, silakan. Cikgu pun dah sediakan saya punya rule of third Ya. Saya akan cuba. Oh, Okey ni. saya rasa kena jauh lagi ke cikgu? Betul ke teknik saya Hanif ni? kena dekatkan silinder ini kepada lens kamera. Kepada lens kamera. Ya. Baiklah. Saya rasa lens kamera Ya. berada di sini. Betul. Mana-mana boleh cikgu Ya, saya ada mana-mana rasa boleh, pink tak ada ada. masalah. Okey. Okey. Baiklah, saya cuba tangkap gambar. Ya, silakan. Okey. Saya tekan. Baiklah. Okey, Macam mana dulu bergambar tu cikgu? Mungkin boleh Okey. cikgu kongsikan kepada kami. Okey, katalah Hanif dah menghasilkan satu fotografi kreatif dan ambil gambar kuda ya. Wow. Ya, alhamdulillah. Cantik juga cikgu, itu dia, ya. Saya rasa objektif kita punya pembelajaran hari ini dah tercapai. Okey. Menarik cikgu, tapi saya rasa masalah gambar saya ni begitu gelap di sekelilingnya, hanya gambar kecil. Itu adakah itu boleh dianggap sebagai kreatif cikgu? Ya, betul Hanif. Kerana apa yang kita nak fokuskan adalah seperti kuda kita menggunakan satu terowong dan kuda ada jauh daripada kita, ada subjek kita. Baiklah, Okey. cikgu, mungkin boleh cikgu kita tengok balik gambar tersebut. Ya, silakan. Saya rasa cikgu, gambar saya ni tentunya tidaklah secantik gambar yang cikgu ambil tadi yang ada tu kan. Tak Okey, apa, ni. cikgu saya cuba okey, kita cuba besarkan sedikit. Ya, betul. Ini Silakan. dia. Nampak kuda belang saya tadi. Alhamdulillah dengan penerokaan 1 jam ni dapat juga saya menimba ilmu cikgu Ya, betul, untuk Daniel. tangkap gambar Betul. kuda belang ni. Saya rasa cikgu nak bagi grade apa ni? Untuk Saya bagi grade A Hanif. Saya setuju cikgu. Tentunya grade A Okey. saja cikgu. Bagus. Aman ya. Okey, Baiklah baik. cikgu. Sebenarnya kita sudah hampir ke penghujung rancangan cikgu. Oh, ya, Mungkin baik. cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita telah terokai hari ini. Okey, kesimpulan hari ini kita boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita untuk menghasilkan karya fotografi bertema. Okey, tambahan lagi pelajar murid-murid di rumah sebenarnya mereka perlu menghasilkan satu portfolio menghasilkan karya fotografi bertema, iaitu ada 5 tema: potret, makro, siluet, alam, fotografi alam dan juga binaan. Dan kelima-lima tema ini mestilah memenuhi 3 kategori, iaitu kategori penerbitan, ataupun editorial, kategori kreatif dan juga kategori komersial. Komersial, Jadi baiklah. kita dah belajar tadi bagaimana nak ambil gambar. Kadang-kadang satu gambar itu boleh memenuhi ketiga-tiga kategori, iaitu editorial, kreatif dan juga komersial. Menarik, cikgu, ya. Apa kata kita tanya murid-murid kita di rumah? Boleh cikgu. Baik, kita cuba tanya murid-murid dan talian. Mungkin ada yang boleh kongsikan rumusan kita hari ini atau apa yang telah kita menerokai hari ini bersama-sama ya. Ya, Kalau Nek. kita boleh beri peluang kepada Rizwan. Kongsikan Rizwan penerokaan kita hari ini. Walaupun hanya menggunakan telefon pintar, kita dapat menghasilkan foto yang berkualiti. Betul tu Rizwan, ya, menarik ya. Seterusnya kita mungkin kita ingin ada juga daripada Muhammad Ammar Rafiq. Kongsikan sedikit rumusan hari ini. Saya berharap selepas ini saya dapat melengkapkan kerja kursus KRJD 4.0 menghasilkan karya fotografi yang lebih baik. Ya, saya rasa itu harapan yang baik cikgu ya. Ya, Saya betul. mesti ada impian. Tu penting ya. Betul. Terima kasih Afiq ya. Farwizah pula, mungkin Farwizah boleh kongsi dengan kami rumusan hari ini.
Jika kita rajin meneraka dan bereksperimentasi, insyaAllah kita dapat memperbaikan karya fotografi. Naik juga tu cikgu. Ya, Saya rasa betul. alhamdulillah mungkin objektif penerokaan kita hari ini sudah tercapai dengan murid-murid dalam talian, dan saya berharap mereka di rumah juga telah mencapai objektif tersebut. Yes. Cikgu, sebenarnya kan saya Betul. ada lagi persoalan dengan cikgu. Ya. Saya nampak juga gambar ni, banyak juga cikgu sediakan gambar saya begitu. Ya. Menarik, saya tertarik dengan semua. Adakah ini yang telah diambil dalam white box tadi cikgu? Ya, betul Hanif. Ini gambar ini telah diambil menggunakan white box yang kita buat tadi. Okey, yang kita buat tadi. Jadi ini adalah fotografi produk. Okey. Fotografi produk, Produk. cikgu. Cikgu, saya ada persoalan kerana Ya. saya perhatikan tadi white box itu mempunyai permukaan yang putih Ya, betul. hampir seluruhnya. Ya. Tetapi gambar yang di atas ni cikgu, saya rasa permukaan dia bukan putih, Ya, tetapi betul. agak berwarna coklat. Betul. Ya. Okey, sebenarnya sebab tu saya kata penggunaan white box ni asalnya memang dalam dia warna putih, tetapi kita boleh mengolah, kita boleh menggunakan latar belakang berwarna lain. Okey, seperti warna coklat, warna hitam, mengikut kesesuaian. Kemudian dalam fotografi sebenarnya selepas kita mengambil gambar, kita ada proses selepas itu ataupun dipanggil post processing lah. Okey, yang di mana kita akan menaikkan nilai warna, okey, supaya gambar tu subjek yang kita ambil itu nampak warna yang nampak lebih menarik kan, supaya apabila penonton melihat, okey, sebab ini adalah gambar produk. Betul. Kita nak tarik orang untuk membeli kan. Membeli, betul, Okey, cikgu. jadi kita mesti ada gambar yang baik lah. Kerana dari mata jatuh ke Hati. hati. Cikgu kita bertentang mata, cikgu saya berdebar-debar je cikgu. Okey. Satu lagi soalan cikgu Ya, saya betul. ada, sebab ketika saya perhatikan gambar di bawah ini pula, Ya, betul. saya nampak subjek itu agak terang, agak tertonjol, tetapi bahagian belakang yang macam ada pokok-pokok sini sedikit kabur. Ya. Adakah ini efek daripada telefon pintar cikgu, kamera telefon pintar, ataupun ini daripada yang post processing seperti cikgu katakan tadi? Tidak, ini adalah efek daripada telefon pintar kerana kita menggunakan bukaan aperture yang besar. Aperture yang besar. Bukaan aperture yang besar, lens kita ni dipanggil ada bukaan aperture. Okey, bukaan yang besar dia akan menunjukkan subjek, lebih kepada subjek, manakala latar belakang dia akan nampak kabur. Okey, sekiranya kita mengambil gambar alam, okey, kita menggunakan bukaan aperture yang kecil. Bukan aperture yang kecil juga. Supaya menghasilkan medan fokus yang luas. Jadi sebab tu bila kita lihat gambar pemandangan, kita lihat kejelasan tu sampai jauh kan, sampai ke belakang, katakan gambar gunung, sawah dan sebagainya, nampak semuanya jelas. Okey. Oh, menarik cikgu. Saya rasa macam-macam sudah kita teroka hari ini cikgu. Ya. Saya pun sebenarnya tak sabar nanti nak balik. Saya nak ambil gambar macam-macam. Saya nak buat white box sendirilah cikgu. Ya, silakan. Ya, Okey, saya ingin boleh cuba di betul-betul. rumah. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana segala penerokaan kita hari ini dengan Cikgu Abdul Halim bin Awang dari SMK Bukit Gambir, Tangkak Johor. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian. Ya, adik-adik di rumah cuba lambai sedikit. Ya, murid talian kita, ya, alhamdulillah. Dan kita sudah sampai ke penghujung rancangan kita cikgu, dan saya harap anda semua dekat rumah banyak ilmu yang telah ditimba dengan penerokaan kita hari ini dalam mata pelajaran reka bentuk grafik digital dalam fotografi digital. Pastikan anda jangan ke mana-mana kerana kejap lagi kita ada lagi cikgu satu lagi segmen masih bersama saya. Pastikan anda teruskan bersama kami di Teroka Didik TV KPM.